Okay, malam ni siapa yang join? Cik Salahuddin, Kak Azrina, Amizam, siapa Kak Iwan dalam yang 4 orang yang join malam ni semua ada tak yang masih tak dapat indikator singgah saham macam ni? Semua dah dapat kan? Saya tak dapat lagi. Kalau tak dapat nanti tolong message ke saya apa ni? TradingView punya username boleh tak? TradingView dia macam ni. Username lah. Boleh Amizam punya dua satu apa telefon jadi bergema boleh guna satu tak nanti bergema suara. Okey ni Cik Zul. Ya saya. Cik Zul guna atas bawah ke? Kadang-kadang saya guna atas bawah, kadang-kadang saya guna yang satu pergi sawit ke rezeki sama je. Boleh je mana-mana. Sama je ya, sama je, tak ada beza kan, warna je lain ya. Dia cuma yang rezeki tu kalau kat tu tengok dia tak ada tak ada setting. Amizam boleh tutup salah satu jadi bergema sebab you guna dua ni. Dua-dua masuk Patutlah pun. Kalau you buat ni apa, mute tak apa, dia punya mic kalau nak cakap tu sebab dia bergema kat sini. Dia beza kalau atas bawah ni dia ada ni. Dia ada M7, M10 sini. Amizam dengar tak? Boleh tolong tu you punya ni bergema. Kak Zina nampak tak ni yang saya share ni? Nampak. Okey. Ini beza kalau atas bawah Kak Zina. Maksudnya kalau yang rezeki ke tu dia rasanya dia tak detail macam ni lah. Maksudnya boleh dia guna mana-mana pun. Okey. Boleh Alright. Okey, malam ni cuma siapa yang belum dapat lagi apa ni indikator ni tolong message saya lah TradingView punya username tu untuk saya bagi access lah, macam saya beritahu lah siapa yang register RI tu saya bagi free access lah macam saya beritahu sebelum ni. Okey, malam ni cuma saya nak fokus ni dah. Nak fokus dekat ni. Ya, saya share. Okey, nampak tak ini? Order type ni, nampak tak? Okey. Nampak tak order type yang saya selalu share setiap hari tu? Nampak tak? Ya. Nampak? Ada tak siapa tak nampak? Nampak. Okey Okey, jadi kita malam ni saya saja buat macam latihan lah nak supaya semua faham lah. Benda basic tapi penting untuk kita place order. Maksudnya kita queue, kita taklah immediately beli dekat market value. Okey contoh ini saya explain dekat naked chart lah yang tak ada indikator nak bagi semua nampak. Okey, ini saya guna TradingView dekat time frame 5 minit. Tak kisah berapa minit pun. Okey lah, for example dia konsep dia senang je. Maksud dia kalau kita faham kat sini, kalau ada siapa masuk tolong klik admit ya. Okey, maksud saya nak explain ni yang saya selalu share tiap pagi ni, maksudnya ni adalah kalau kita perasan tak kalau yang Nova ni, okey. Nampak Nova ni, kalau kita nak order kan dia ada banyak jenis kan. Contohnya kalau kita let's say lah kita nak order place order for example. Okey, kan dia ada kan banyak jenis kan, nampak tak? Dia ada market, stop limit, sama ada buy ataupun sell, sama ada kita nak guna limit ataupun stop limit. Dua benda berbeza tu. Dia ada maksud dia. Ni market ni kita beli immediately lah. Maksudnya kadang-kadang kita dah open position, kita dah dapat untung, kita malah queue, kita terus macam kalau kita buy, terus kita klik sell dekat market.
mana kita tak perlu queue lah. Tu dia akan match dekat harga semasa lah. Yes, tapi beza 1-2 tip lah daripada current running price tu. Okay, saya tunjuk nak bagi nampak apa maksud dia. Ya. Okey. Okey, nampak ni ni market rule. Okey, ada. Kalau tak nampak beritahu lah. Kalau tak faham beritahu. Saya nak bagi semua faham lah malam ni. Okey, for example, katalah kita tengok pada ni harga dah close lah. Okey, katakan sekarang kita refer pada ni yang 4923 ni harga current price lah. Katalah besok ke bila ke 4923. Okey. Tapi katalah kita nak beli, okey. Katalah kita nak beli, saya buat satu line ya. Kita nak beli harga rendah sikit lah, contoh kita nak beli kat sini lah, contoh lah. 492, 49, 490. Kalau kita letak garisan ni, kalau tak tepat, maksudnya tak 4,900 ataupun apa-apa harga kita nak letak, kita cara dia, kita klik je, klik 2 kali. Okey, kita boleh masuk harga berapa kita nak letak. Katalah 49, berapa, 49, 10 lah contoh lah. Kita letak sebarang ni sebagai nak tunjuk je. Okey, lepas tu dia akan pergi 49, 10. Okey, katalah sekarang current price dia adalah 4923. Okey, 4923, sekejap saya ambil. Okey, 4923. Sekarang kalau 4923 kita tengok ni, okey, 4923 adalah dia panggil market price lah. 4923 market price. Tapi kita nak beli, kita nak sell. Contoh kita nak sell lah, bukan kita nak sell pada harga 4910. Jadi kita tengok kat sini dekat table ni, kita faham, lama-lama kita akan faham. Sebab kita nak sell, kita tengok kolom sell ni lah. Okey, sekarang kita nak sell 4910. Jadi harga pada masa 4910 lebih besar ataupun lebih kurang daripada current price? Boleh jawab tak? Kurang. Kurang kan? Jadi kalau kurang, jadi apa yang kita buat, kita guna pada masa tu kita klik sell, tapi kita ambil function sell stop, lepas tu kita masuk 4910 macam ni. Okey, maksud kita masuk sebelum klik ni kita ambil stop, lepas tu kita masuk sell, lepas tu kita masuk harga. Itu maksud dia. Ada soalan tak? Faham tak setakat ni? Okey, katalah sekarang kalau harga semasa tu, dia katakan saya buat satu garisan lagi. 49 berapa saya masuk je? 4923, 4930 contoh. Okey, 4930. Okey, kita buat warna lain sikit, warna merah lah bagi nampak. Okey. Betul. Yep. Boleh bagi besar sikit cat tu. Bagi besar. Boleh sekejap. Saya boleh. Sorry. Sekejap. Saya anjak sikit atas. Saya anjak ni sikit. Okey, kita anjak tadi. Kita boleh anjak tadi apa? Kita nak anjak ni. Okey, sorry. Koordinat je kita tekan tadi. Apa ni? 4030. Okey. Baik. Mana dia? Hilang lah. Tak apa. Tadi 4930 sini. Lepas tu saya buat satu garisan lagi. Tadi kita nak beli. Yang ni kita buat garisan biru satu. Yang ni kita ambil apa? 4900 4910 tadi ya. Okey, sekejap. 4910. Okey kan? Okey, saya sambung balik ya. Sorry. Sambung. Okey, jadi sekarang kita dalam keadaan mana tadi gambar ni? Sorry. Gambar tadi. Okey, sekarang kita nak ambil position short ataupun sell lah. Okey, saya ulang balik ya. Current price kita adalah 4923. Lepas tu kita nak sell ataupun kita nak short pada harga 4910. Kita nak guna yang mana? Kita nak guna sell limit ke sell stop? Saya harap semua siapa yang berapa orang malam ni, 7-6 orang ni boleh jawab lah bagi faham. Jangan senyap.
Kita harga current price, market price pada 4923 tapi kita nak sell pada 4910. Kita nak queue guna function apa? Sell stop ke sell limit? Sell Kita- stop. Sell stop. Sell stop kalau nak Q sell lah. Queue sell betul. Q sell stop lah. Sell stop betul. Okey. Faham tak? Ada siapa tak faham tak? Tolong tanya, jangan senyap. Sebab benda-benda ni penting tau. Dia nanti sebab benda ni penting apa? Dia akan penting untuk kita queue harga. Dia juga penting untuk kita buat trailing stock limit. Macam saya share hari Jumaat baru ni. Jadi saya nak tunjuk macam mana saya buat hari Jumaat baru ni. Faham tak? Nama siapa? Cik Saling. Saling, Iwan, Amizan, Kak Nora. Faham tak? Faham. Faham Okey, jadi sekarang kalau katalah current price 4923 tapi kita nak sell stock pada harga 4930. Jadi apa kita buat? Kita guna sell limit. Maksudnya kita guna function ni kita ubah ni sama ada kat telefon ke apa, kita buat limit. Lepas tu kita klik harga, kalau kita pilih limit, kita letak harga berapa kita nak sell, baru kita buat sell. Itu maksud dia. Itu fungsi sell limit sell limit dengan stock limit. Dia nak mudah senang macam ni kan. But dia memang beza dengan buy dengan sell. Set dalam mindset macam ni je. Kalau kita nak sell, stop dia bawah daripada current price tapi limit di atas daripada current price. Tapi kalau kita nak buy, kalau buy sebaliknya, kita buy stock, harga kita nak buy tu atas daripada current price tapi buy limit bawah daripada current price. Tu beza dia. Boleh Dia lama-lama praktis ataupun print je tulis mana-mana jadi senang. Dia akan lama-lama kita akan ingat. Okey, saya tanya balik. Okey, sekarang katalah current price kita 4923. Okey, sekarang kita nak beli pada 4910. Kita nak guna apa? Kita nak beli, kita nak buy ataupun kita nak long dekat 4910. Kita nak guna function Buy apa? limit. Buy limit. Buy limit. Saya faham dah. Lepas ni saya nak tanya orang malam ni nak tanya seorang-seorang. Lepas ni saya akan tutup ni nak bagi faham. Itu buat malam ni target quiz lah. Quiz untuk faham, bukan quiz untuk denda. Boleh ya? Tu maksud dia. Jadi sebab apa dia penting tau? Dia penting macam ni. Jadi kalau kita nak beli, kalau kita nak beli pada harga 4930, kita guna buy stock. Faham? Faham tak? Okay. Faham. Kalau faham, okey. Okey, sekarang saya tunjuk pula cara. Ini saya tak guna Indi lah. Saya nak bagi explain betul-betul cara dia. Okey, sekarang katalah yang selalu saya share tiap pagi yang guna Gantt chart kan. Okey, Gantt calculator dia macam ni. Guna. Okey, contohnya kita ambil ya. Saya biasa ambil pada harga pukul 10.30 dengan pukul 2.30. Okey, kita ambil pada pukul 10.30. Cara dia senang je. 10.30 kita tengok opening price dia berapa. Letak je kita punya cursor ataupun dekat jari kita dekat handphone, dekat kita punya apps Philip Nova tu dia akan tunjuk apa open price. Okey, kalau saya letak cursor dekat candle 10.30 ni, berapa harga dia open? Cuba jawab. Berapa? Nampak tak? Berapa? Kalau saya letak cursor saya dekat mouse, dekat candle 10.30 ni, berapa harga dia open price? 4879. Okey, 4879. Ada siapa tak tahu tak 4879 tu baca daripada mana? Ada ya? Okey, semua faham. Okey. 4879 ni kita tengok kat atas ni. Dia open, high, low, close. Maksudnya kalau kita letak cursor kita dekat mana-mana candle, dia akan display kat sini. Jadi cara dia kita tengok 4879 bila buka je 10.30 pagi esok ke bila-bila. Macam style saya tu buka website ni ataupun saya guna dekat dekat telefon lagi mudah guna Gantt calculator. Jadi kita pun masuklah 4879. Bila kita pun klik ni kita akan dapat figure ni.
Okey, jadi ini sebenarnya bukan kita boleh guna sebagai untuk terus beli. Kita guna ni sebagai kita punya range ataupun kita nak tahu sama ada market pada tu dia uptrend ke downtrend. Jadi cara dia kita tengok buy ni yang direkomend bila kita masuk je current price tu 4879 opening pada 10.30 pagi 4879 kau klik dia akan keluar macam ni 4882 buy at or above. Lepas tu dia bagi stop loss dan juga dia tak target, lepas tu dia bagi sell below bla bla. Jadi cara dia kita ambil je 4852 jadi kita ambil genapkan jadi 4883 nampak tak? Sebab dia selepas titik perpuluhan tu 5 jadi dia naik jadi 1. Jadi 4883 kita ambil kita ambil satu garisan. Sekarang ni kita ejah lah sebab kita ada dah 4883. Kita ambil 48 berapa ni? 4883. Okey, kita ambil je 4883. Okey. Okey, 4883 ke bawah ni. Okey, jadi kebiasaan style saya kalau kat atas saya akan letak warna hijau. Kita bukan apa, hijau ni senang kita nak tahu bahawa dia belah atas lah, letak warna hijau. Nak bagi nampak je, tak ada apa. Okey. Lepas tu kita ambil pula yang sell dia kita ambil ni 4865. Jadi kita ambil 4865 cara dia. Kita pun ambil yang ni. Yang kita tak kisah buat garisan baru pun tak apa. 4865. 4865. Kita bawah ni kita letak warna merah. Okey. Okey. Sekejap. 4883, 4865. 48. Okey. Jadi sekejap saya anjak atas sikit. Okey, nampak? Okey, nampak? Jadi bila buka je market open macam saya tadi pukul 10.30, kalau siapa nak cuba guna macam style saya guna gun calculator lah supaya kita dapat satu sepadan lah senang cerita. Pada uptrend, downtrend. Jadi kita boleh tunggu. Kita boleh tunggu apa? Kita tunggu sama ada kita boleh beli apabila dia break line sell ni yang merah ni ataupun kita boleh buy apabila dia break garisan hijau ni. Ya, itu cara dia lah. Okey. Jadi apa kegunaan yang saya explain tadi yang ni. Masa ni adalah kita guna apa ni? Guna function buy limit, buy stop, sell limit, sell stop. Okey. Jadi lebih kurang gitulah. Jadi macam mana saya share yang baru ni. Okey, saya tunjuk saya share yang saya baru ni lah. Yang saya share hari Jumaat baru ni, saya tunjuk lah. Sekejap, saya tunjuk. Okey. Okey, nampak ni saya share ni. Saya tak nampak. Nampak tak? Ini cerita saya baru ni lah hari apa pun ni, hari Jumaat pun ni. Ni sambil-sambil saya tengah meeting dengan geng Petronas pun ni, saya adalah rezeki sikit. Okey, mula-mula silap bukan saya selalu trade bukan bagi saya bukan silap sebab kita boleh entry, kita boleh buat trading plan apa-apa harga tapi yang kontrol pergerakan harga adalah trader lain, bukan kita sebenarnya. Apa yang kita boleh kontrol, kita punya stock limit je lah. Sama ada kita nak keluar bila, kat mana, berapa. Jadi macam cerita saya baru ni, saya queue pada harga 4854. Sebab apa 4854? Sebab masa tu dia dah harga dah break, dia turun daripada garisan 4865 ni. Okey, dia turun 4845, lepas tu saya tunggu dekat 48 berapa ni? 4854 lebih kurang sini kot. Sini. 483 sebab saya punya assumption masa tu. Saya tunjuk lah. Saya share lah apa yang saya buat 4853. Sini. 4853 ni saya ambil garisan warna biru. Okey. Sebab saya tengok masa tu 4853 ni sebab nampak tak dia macam dia turun lepas tu macam dia nak naik balik. Saya queue kat sini satu bit atas daripada 4853. Kena sekejap lepas tu dia jatuh ke bawah tapi saya letak stock limit pada harga 4833 sini kot. 4833 sini lah sebab bawah satu candle sini. Bawah sebab saya tengok sini dia punya low dia 4834.
Jadi satu bit bawah 4833 kena mesh. Jadi rugi lebih kurang RM525 lah. Okey, itu perjalanan cerita dia. Lepas tu bila saya tunggu balik pada sini, saya nampak dia buat dia panggil LL. LL ni maksudnya lower low. Lower low ni kalau indikator singgah saham ni dia ada sini. Pukul 21, 22. Ni nampak ni LL ni. Lower low ni saya tunggu kat sini LL. Lepas tu saya beli pada harga, saya queue pada harga. Sekejap saya tunjuk. Saya beli, saya beli dekat harga, saya queue pada harga 4837. 4837 ni, saya ambil satu garisan lagi, 4837. 48. Okey. Saya tunggu kat situ 48. Pasal apa saya tunggu 4837? Sebab masa tu dekat sini dia saya beli kat sini tu, saya beli kat sini ni dia offer 483 426 tu. Dia close sebab sini. Sebab saya tengok sini nampak candle ni dia close pada 4836. Jadi saya akan queue satu bit atas lah yang mana close. Jadi 4837. Lepas tu dia climbing lah. Saya climbing, lepas tu macam saya share baru ni, siapa sempat perasan yang saya share dalam grup, saya share balik lah. Saya nak tunjuk lah macam mana cara guna dia. Ini yang saya share pagi tu, saya loss 8 tadi lah, 8525. Lepas tu saya queue balik 4835. 4835. 4835 saya buy balik. Lepas tu tapi dia match 4837. Lepas tu dia running profit. Bila running profit, saya anjak dia punya stop loss saya. Lepas tu saya anjak sehinggalah last kali dia match dekat berapa, 48 berapa dia. Lebih kurang 1200 lah. Macam saya share tu. Maksudnya last kali dia match dekat 4878. Dia punya stop limit saya. Lebih kurang 4878 tu lebih kurang dekat sini. Saya tunjuk je. 4878. Lebih kurang sini lah. Lebih kurang sini saya buat warna purple. Maksudnya saya beli dekat sini 4837. Saya take profit kat sini. Sebab saya guna stop limit. Sebab dia match dekat bila turun sini lah. Itu maksud saya nak cerita malam ni, pentingnya kita faham cara nak guna ni. Buat guna stop limit ni. Maksudnya bila kita dah match ataupun terfill kita punya order tu, bila harga dah naik, contohnya kita dalam keadaan buy kan. Bila kita keadaan buy, lepas tu kita letak je stop limit, macam kita carilah 2-3 yang the lowest price candle tu, letak kat sini ke. Lepas tu bila kita keadaan buy, okey, katakanlah kita buy 4837. Sekarang kita nak letak stop limit dekat 48, katalah bawah sini, kita nak letak 4817. Kita nak guna apa? Function mana? Buy limit ke, buy stop ke, sell limit ke, sell stop dekat open position tadi. Faham tak? Boleh jawab tak? Kita position kita buy. Betul. Macam ni saya ulang balik ya. Katakan sekarang kita buy kita dah match, dah free dah 4837. Okey. Lepas tu sekarang kita nak letak saya anjak balik ya. Okey, katalah kita nak letak stop loss lah ataupun stop limit senang cerita lah, tak apa-apalah, stop limit ke dekat 4815 lah contoh. Okey, sebab kita nak protect kita punya position yang kita dah beli 4837 contoh kan. Kita dah buy, jangan kita nak protect supaya let's say takut dia ada sudden tiba-tiba drop, kita nak guna kita punya open position tadi, kita nak guna function apa? Nak untuk protect kita punya investment tu. Sell stop. Okey, betul. Ya, siapa ada siapa tak faham tak? Sebab dia bawah daripada market price. Betul. Betul Kak Karina. Faham lah? Ada soalan tak? Oh, maksudnya Cik Zul, kalau katalah
Maksudnya kalau kita nak open buy ataupun sell, kita guna limit dengan stop tu je lah, kita tak guna market Dia macam ni Kak Zina. Kalau kita market, maksudnya kita harga tu kita beli 2 bit atas ataupun bawah daripada market tu. Faham tak? Dia bukan dapat harga yang kita nak, bukan harga kita queue. Kalau kita ambil market tu dia lari beberapa bit Kebiasaan macam tu. Dia laju kan. Dia laju. Ya. Okey, faham. Sebab tu saya penting semua faham benda ni. Bila faham benda ni, kita boleh queue lah harga berapa kita nak close harga berapa, kita buat stock limit harga berapa, kita nak buy harga berapa ataupun sell harga berapa. Ini penting. Order type ni, faham. Kita kena faham, pegang satu benda, lepas tu dia automatik dia ada macam reverse dia. Kalau aku nak sell stock, kita nak sell bawah harga current, kita buat sell stock. Kalau nak sell pada tinggi daripada harga current, kita guna sell limit. Sebab dia ada function ni kan dalam kita punya apps ke apa, dia ada limit stop. Ada soalan tak? Kalau ikut harga semasa dia Tak dengar, boleh kuat sikit tak? kalau sell limit ikut harga semasa. Bukan sell limit, dia bukan ikut harga semasa. Dia ikut harga semasa tu guna market tu. Market maksudnya kata kita pilih ni. Nampak tak market ni? Faham tak? Okey. Kebiasaannya kalau kita tak nak queue tu, kita tu macam kita nak close position, macam kita dah buy, kita dah untung 20 tick ke, kita biasa nak cepat, kita pilih je market, terus kita sell. Maksudnya close lah position kita. Maksudnya kita contoh kita nak ambil 10 bit Boleh Cik Mizan boleh kuat sikit, saya tak dengar suara, boleh jauh daripada mic. Macam mana? Apa sell limit ni maksudnya? Okey, dah beli tadi harga 48 berapa tadi? 4837. Okey, 4837. Contoh saya target nak ambil 10 bit lah. Itu kita guna sell limit. Bukan, maksudnya sekarang gini. Kalau kita buy, kita untuk close position, kita kena sell. Betul? Okey, sekarang katalah dah beli pada harga 4837, betul? Okey, lepas tu nak ambil tick, nak close pada 10 tick. Ke macam mana? buy tadi harga 4837. Okey, sell stock 4815. Okey, betul. Okey, sell limit tu maksudnya saya nak ambil kena 10 tick. 10 tick jadi 4847 lah. 4847, betul. Okey, itu sell limit tu. Itu tapi kita kena tengok pada kita nak key in sell stock limit sell stock tu berapa harga semasa, faham tak? Kena tengok market price ni berapa. Ya, maksudnya Okey, macam ni. sekarang market price. Katalah sekarang market price 4923. Abang dia close lah baru ni, betul tak? Okey. Okey, macam ni saya tunjuk macam ni, saya tutup ni dulu saya tutup ni dulu. Ya, bagi nampak ni. Okey, saya bagi buang ni dulu. Okey, saya bagi 4837, sekarang saya buat replay. Katalah kat sini kita replay. Okey. Nampak? Ni replay, maksud saya rewind ke belakang lah, senang cerita. Okey. Okey, sekarang katakan sekejap mana dia. Okey, sekarang daripada sini current kita beli 4837. Okey. Okey, kita beli 4837. Lepas tu katakan sekarang harga dia diturun 4836 lah. okey. Alright. Tapi sebab kita nak letak dulu kita punya protection tu, sebab kita boleh letak salah satu je. Kita tak boleh letak dua, kecuali kita langgan CGQ apa, saya tak tahu, yang tu buat mahal sikit lah, saya tak sure yang tu. Okey, jadi sekarang kalau tak boleh letak dua-dua. tak boleh. Mana satu je sama ada turun atau naik.
Betul. Yang tu kalau nak dua-dua kena subscribe lain. Kena bayar kepada affiliate tu, ada panggil CGQ ke apa, saya tak sure. Yang tu saya tak tahu nak guna lah. Faham tak? Okay, faham. Jadi sekarang ni Cik Zul, sebab kita boleh letak satu je, jadi katalah sekarang ni kita buy 4837. Okay. Jadi kita nak protect dulu kita punya loss, takut dia tiba-tiba junam ke bawah sangat. Betul. Then kita terus buat sell Stop. stop. Terus Betul. buat sell stop dulu. Betul. 4815. Betul. 4815. Lepas tu katakanlah dia dah naik, barulah kita Anjak. ikutlah sell limit atau sell stop ikut pada market price tu lah. Betul. Oh, sell limit ni untuk cover bila dah naik takut turun lagi. Bukan. Ya. Bukan. Jangan salah faham. Bukan macam tu. Silap tu, silap. Bukan. Bukan. Okey. Bukan. Bukan agent stop limit. Sell limit tu adalah ni. Sell limit tu bila kita queue bila harga semasa lebih tinggi daripada harga kita nak sell tu lebih tinggi daripada market price, kita guna sell limit. Faham. Tapi maksudnya kita rasa macam harga tu akan naik lagi lah. Betul? Bukan. Dia macam ni. Katakan sekarang kita beli. Sell limit ni untuk protect kita punya profit kan? Betul. Dia bukan nak protect profit. Kata gini, okay, sekarang kita dah beli saya replay betul ah. Okey, sekarang kita beli 4837. Kita pun letak apa ni stop loss. Nak senang cerita stop loss, saya guna stop loss kita letak stop loss kita 4817. Bila nak letak stop loss ni, sebab kita buy, kita guna function sell, betul? Faham tak? Okey, sell. Jadi bila nak guna sell, sebab sekarang price katakan 4836, kita beli 4836, katalah sekarang price 4836, jadi kita nak letak sell ni, kita nak guna function mana? Limit ke atau stop? Kan dia, pasal tak? Kan dia ada dua kan? Ada limit dengan stop. Faham tak? Limit satu, stop satu kan? Jadi kita nak guna yang mana? Sekejap, mana gambar ni? Kita nak guna mana? Kita nak guna limit ataupun stop? Limit kan? Pasal stop dah buat tadi. Tak, salah. Sebab gini. Dia tengok market price. Tengok market price masa kita nak setting tu. Kena tengok market price. Faham tak? Dia macam ni. Saya explain semula. Cuba dengar. Okey, macam ni. Sekarang katalah kita beli 4837 macam tadi kan? Betul? Okey, jadi bila kita buy, kita posisi kita buy. Kita beli 4837. Okey. Sekarang kita nak letak, kita dah buat decision, kita ada dah trading plan. Aku beli 4837, aku nak letak stop loss 4815. Sebab apa 4815? Sebab reason dia, saya turun ni sikit reason dia kita ambil yang paling candle paling terdekat, yang paling rendah macam ni 4816. Jadi satu bit 4816 ni low 4816 ni low dia 416, kita ambil satu bit, kita ambil 4815. Faham? Itu kita punya trading plan lah. Okey, jadi kita nak letak stop loss dekat 4815 sebab kita posisi kita buy. Jadi untuk close position tu kita kena guna function sell. Betul? Okey. Jadi disebabkan masa kita beli tu ataupun current price tu adalah 4836, kita kena ingat ni, sekarang market price kita nak letak stop loss kita 4815. 4815 tu adakah besar atau kurang daripada market price? Kurang daripada market price. Kurang market price. Bila kurang daripada market price, kita guna sell limit ke ataupun sell stop? Sell stop. Faham? Faham tak Cik Mizan? Kurang stop, lebih limit. Betul. Ni kena ingat benda ni, yang ni. Rule dia. Faham Faham. Faham. Okey, jadi katakan sekarang saya play ni supaya kita nampak harga bergerak, tengok harga bergerak. Okey, katalah harga naik. Pam harga naik. Okey, saya stop sekejap. Saya nak bagi ujian balik. Okey, sekarang harga dah naik dah. Current price dia 4895. Kita beli 4837 kan? Okey, sekarang
Okey, sekarang katalah kita nak letak stop limit kita, kalau boleh cuba amalkan jangan terlalu dekat. Carilah 2 candle daripada lowest 2 candle yang current price. Macam ni 1, 2, 3. Kita ambil yang ni lah contohlah. Katalah sekarang kita nak letak dekat ni berapa ni? Kita tengok contohlah kita ambil candle ni lah. Saya ambil sekejap. Contohlah kita ambil candle ni. Tengok low dia berapa? Sorry. Low candle ni berapa? Candle sebelah suku ni. Berapa low dia? Low dia 4860. 4860 Jadi 4860 sebaiknya kita ambil 1 pip bawah 1480. Tapi itu cadangan je. Kalau nak ikut selera masa saya ikutlah, tak kisah pun. Katalah kita ni sebagai place, katalah kita ambil 4860 ataupun kita ambil 4859 untuk place 1 bit lah ke bawah. Okey ya. Okey. Jadi kita anjak ni. Ni 4859 kan? 4859. Okey, kita anjak atas sikit. Itu kita punya stop loss kita yang terbaru. Okey. Bila stop loss terbaru, kita sekarang tadi kita dah posisi kita dah buat stop loss dekat 48.17 kan? Ya. Jadi kita boleh pergi dekat bila kita place order dia ada satu dekat sini lah. Kita pergi dekat tu, kita boleh amend kita punya dekat Working order je tu. macam mana? Working order lah. Working order tu kita boleh adjust value dia. Boleh Contoh adjust. macam saya guna sebab saya trade banyak guna telefon. Kita klik dekat kita dah buat letak sell stop tadi yang 487, kita klik ada butang belah kanan tu. Dia ada dua je dia katanya. Ada amend ni macam ubah. Kedua cancel. Kita klik amend, kita masuk value baru. Okey, sekarang katalah kita cancel lah senang cerita. Kalau tak nak amend, kita cancel tadi. Okey, sekarang kita nak guna mana? Saya nak tanya lagi bagi faham betul-betul faham. Sekarang kita nak letak stop loss baru 4859. Nak guna mana? Sell limit ke sell stop? Sell limit. Salah tu sebab current price kita 4895. Oh, okey, sell stop. Sell stop. Sell stop. Nampak tak? Oh, okey. Betul. Faham ah? Kalau Okey, kita faham. Kak Syah, kalau kita boleh letak sell limit, boleh, tak ada masalah. Kita sell limit kena atas daripada current price. Macam saudara 4895 kita tak 4925. Kita boleh lah, tak ada masalah. Tapi kalau kita buat kita benar, kita tak protect kita punya running profit. Okey, Faham, faham. sebab tu jadi macam baru ni kan saya share hari Jumaat baru ni. Sambil tu saya kata sekejap 300. Saya bimbang awak tanya apa zone ni, sekejap share 300, 600.5. Tak, sebenarnya masa ni saya anjak saya punya stop limit. Anjak sampai. Nampak tak? Cik Zul dengar ni cara Kak Syah faham daripada penerangan Cik Zul. Okey, let's say tadi kita dah buy dekat 4837. Lepas tu harga climbing naik sampai 48 kata 58. Lepas tu kita dah tahu kita dah ada profit kan. So tapi kita nak ride lagi. Jadi kita takut anything happen, dia sudden drop ke, kita nak lock kita punya profit, kita letak sell stop dekat 4857, betul tak? Tapi harga sekarang climbing 4858. Boleh tak? Contohlah kan. Tapi kan ataupun harga running sekarang 4868, kita letak terus sell stop dekat 4857 untuk protect kita punya running profit. Betul tak? Betul Kak Syah. Okay. Ada soalan tak? Bagi faham benda tu saya kata penting faham rule order ni. Maksudnya Cik Zul, kita jarang pakailah yang limit tu ya. Kita pakai yang stop tu ya. Limit ni boleh guna Kak Azina, tapi seolah-olah kita guna, kalau kita buy kita guna limit tu untuk kita macam contoh kita senang kalau kita main saham kita pakai TP kita take profit. Maksudnya tak tentu lagi sampai ke situ, betul tak? Kenangan lalu jangan dilupa. Stop ni seolah-olah macam kita nak ride the trend lah, betul tak Cik Zul? Betul Kak Syah, betul. Faham Okay, faham. Jadi sama juga kalau kita keadaan kita buy, kalau sell kita guna function sebaliknya yang buy limit pula. Buy limit buy stop.
Okey, Tapi sekarang Cik Zul, tak ya, boleh guna dua-dua kan? Cik Zul kata Tak tak boleh boleh. guna dua-dua. tak boleh. So maksudnya kita kena tadi kita dah letak sell stop dekat yang bawah tu tadi dekat sebab dia tengah macam jatuh sikit daripada harga current kita beli tu 4837 tiba-tiba dia drop 4836. So kita nak protect, kita letak 4815 tadi contoh kan, contoh. Betul. Betul. So maksudnya kita takut dia drop lagi kan. Betul. Jadi bila dia dia tengah uptrend, kita manually adjust value kita punya stock sell stock tadi. Ni Kak Syah lupa nak cakap. Maksudnya lepas kita nampak dia climb, kita kena cancel yang sell stop 4815 tadi. Betul Dia- tak? Kena cancel dulu baru boleh masukkan stok sell stop Amen yang je baru. Kak Syah. Amen. Amend je, tak perlu cancel kat amend. atas. Amend. Oh tak perlu cancel Cuba adjust dia satu perkataan tu, amend value dia kita ubah value lain. Okey, Klik faham. kanan Cik Zul. Klik kanan. Klik kanan kalau sebab saya banyak guna telefon dia, kalau kita pergi dekat dia panggil benda open position ke apa benda lebih kurang macam tu kan. Order. Okey, working order biasa dia ada lah display kat sini. Dia ada satu butang lah, cancel ataupun amend. Klik amend tu Belah masuk kanan. betul. Tapi kalau kita let's say lah kita buat cancel, tak ada masalah, kita boleh je cancel tapi make sure Terlambat. hati-hati bila kita key in benda yang baru. Kita takut kita tersalah tekan je. Faham tak? Contohnya kita kadang panik tengah harga naik, kita panik letak masuk harga saya, ataupun kita panik kita tekan buy seolah kita buy benda lain. Itulah. Boleh hati-hati je benda ni, tak ada apa pun. Okey, sekarang kita buat latihan untuk buy pula. Boleh Ni faham tak? Ada soalan lagi tak? Bagi make sure faham. Malah ni saya tak explain time indicator, saya nak explain ni dia. Order type dia. Sebab ni penting tau. Sebab kita jangan, bila kita faham cara guna ni, insyaAllah mudah untuk kita trade. Yang indicator ke benda tu, lain cerita lah. Ada soalan ke setakat ni? Sebelum saya pergi ke buy pula. Tuan, ada soalan sikit. Boleh. Kalau macam kita dah letak sell stop, Okey. lepas tu kita nak terus take profit harga market, kita perlu cancel sell stop ataupun terus close position je? Kita kena sebab kita letak sell stop, kita kena cancel sell stop tu, nak jual tu harga current price. Macam mana? Betul. Boleh ke cara dia, you kena cancel tu sell stop tu, you kena buat sell tapi kena pilih ni market. Sell market. Sell market, lepas tu close, klik sell lah, close tu. Dia akan cari yang terdekat lah. Okay. So maknanya kena cancel apa-apa instruction yang kita dah bagi sebelum ni lah. Betul. Okay, terima kasih. Betul. Cik Zul, kalau kita tadi sell stock tadi, kita amend balik, kita buat naik je sampai market price. Kita boleh take profit dah situ. Saya tak pernah buat cik dia yang tu. Tak pernah buat. Try lah kalau boleh sebab saya tak pernah buat. Saya rasa boleh, saya rasa. Tak tahu lah, tak pernah buat. Tapi nak kena sama dengan market price lah. Sebab saya tak berani apa, benda tu laju. Kadang-kadang sebab saya bila saya kat office, saya tak boleh nak buka tadi view supaya saya tengok tu, saya klik je lah kalau malah nak trailing stock limit. Cik Zul, satu lagi. Ya. Okey, contoh kata pukul 12.20. Okey. 12.20. 12.20. Kita play sekejap. 12.20 sampai pukul 2.30. Okey, pukul 12.20 saya buy 4880. 12.20 buy 4880. Okey. Kemudian saya letak stok limit 15 tick dari bawah. Sekejap. 4880. Okey. 4880 okey. Okey, saya stok 15 tick dari bawah. 15 tick jadi berapa?
48 65. 4822. Banyaknya. 37 tolak 15. Stok. 4875. 4822. 4822. Takkan Jauh. siapa jauh sangat tu 4822. 15 tik betul. 15 tik di bawah. 4822. Sell stok. Bukan tadi you cakap you buy 4880 kan? 48 4880. 4880 takkan you Ya tu habis. 4880 jadi 4865. 4865. 865 lah. 865 kan? Okey, 4865. Okey, Okey. 5 Okey. tik lah. Okey, jadi pukul 2.30 harga terus junam tak sentuh pun. Macam mana tu? Itu sadaqallah azim tu. Itu memang tak, yang tu tak boleh nak selamat lah. Memang tak ada orang memang takkan kena. Tu get down. Kalau get down Oh, ke memang get, tak kena tu. Tak kena. get down ke get up pun sama Cik Zul kan? Betul. Get up, get down memang sadaqallah azim kena banyak doa lepas tu. Oh, kalau dia lalu insya-Allah kena. Kalau Dia memang tak ada langsung. Kalau lalu kena lah. Kalau cukup volume ada orang nak beli masa kita tu. Kalau get up, get down memang tak ni. Dia harga lompat ni memang tak match lah. Betul. Harga lompat memang tak match langsung. Betul. Sebab tu risiko dia kalau sebelum lunch, sebelum closing petang tu kalau boleh close lah position. Kalau rasa nak belajar ketenangan boleh hold je. Biasa gap ni overnight dengan rehat. Selalunya macam tu lah. Betul. Betul. Saya jawab tak soalan dia Mizan? Okey kan? Ya. Lebih kurang itulah. Sebab kita nampak bila dia gap down nampak tak tak ada orang lalu lah, senang cerita tak ada orang lalu sini. Dia gap up, get down ni kalau kita buy position get up untung lah. Kalau betul. kita sell position kalau get down untung lah. Betul. Tapi itu nak atas nasib lah tu. Tapi kalau nak save baik close je lah sebelum rehat tu. Okey Ada soalan lagi? Saya nak buat test untuk buy pula. Boleh Okey. Buy kita ambil yang ni lah. Yang ni nampak sikit. Sorry yang sell. Tadi buy kita dah siap dah. Okey. Sekarang katalah kita buy dekat sini lah contohnya sebab kita di tag awal kono-kononya lah. Ni berapa ni? 5107 lah kita buy. Katakan kita buy 5107. Lepas tu kita nak letak stock limit. Kita letak atas ni lah satu. Sebagai stock limit pula. Stock loss dia kat situ. 5119. Okey, kita letak stock limit. Okey Okey. Sell ni kan, sell kan? Ni sell betul. Tadi kita buy tadi kat sana kan? Ini short ni. Ni short, sorry. Short kan? Sama short dengan sell. Lebih kurang sama lah. Ni ujian lah. Tadi kita buat latihan sell. Tadi kita buat latihan buy kan? Tadi buy dan sell. Yang ni sell dan buy pula. Betul. Short. Okey. Sekarang sorry. Saya buat replay macam tadi ya. Saya katakan kita beli dalam keadaan pada kita sell pada berapa ni? Kita sell pada harga ni 5107 kat sini lah senang. Kita kat sinilah. Kat sini. Sorry mana ni? Ada guest kat lobby. Ada boleh klik tak? Sekejap saya nak ni. Saya nak Okey, sekarang katalah kita replay ke belakang nampak kita sekarang kita nak dalam nak sell lah. Kita buat analisis, katakan kita jemput trading plan, kita nak sell ataupun short dekat 5107 dan juga kita punya stop loss dekat 5119. Okey.
Jadi kita buka balik kita punya ni lah panduan lah senang cerita kan. Okey. Okey, sekarang kita dah sell. Kita dah match dah fill lah 5107. Jadi sekarang kita nak protect kita punya investment dengan letaknya stop loss dekat 5119. Kita nak guna mana? Kita nak guna buy limit ke buy stop? Buy stop kan? Untuk 5119. Buy stop. Buy stop. Sebab apa buy stop? Sebab dia atas pada harga market. Stop loss. Dia atas pada harga market price. Betul. Dia sebab current price kita masa sebab bukan maksudnya katalah kita dah match 5107 pada tu 5107 jadi kata market price masa tu 5107 jadi stop loss kita guna buy stop. Sebab apa buy stop? Sebab masa tu harga kita letak stop limit 5119 ni lebih besar daripada market price 5107. Kita assume pada masa tu market price 5107. Faham tak? Sebab kita keadaan short ataupun sell lah. Kita sell, sekarang cover position kita 5107 dengan short ataupun sell, kita dah fill 5107. Jadi lepas tu masa tu harga semasa 5107, kita nak letak trading plan kita nak letak stop loss kita 5119 untuk protect kita punya investment. Sebabkan harga market price 5107 dan kita nak letak stop limit kita lebih besar sebab 519 lebih besar 5107. That's why kita guna function buy stop, kita letak harga 519. Jadi cara dia lepas kita dah fill semua, kita pergi kat kat stop, kita buat buy, kita letak harga dekat position tadi, harga berapa ni? 5119. Faham tak? Apa? Jadi bila fee je kita kena set lalu berapa kita nak protect kan. Betul. Biasa yang ideal berapa Cik Zul? Berapa? Style saya kalau awal pagi tu saya guna gancak punya range tu je Cik Rin. Okey. Ataupun atas kita lah kalau kita rasa tu mungkin kita boleh tengok dua candle sebelum dia. Lowest price ataupun highest price ikut. Kalau kita kadang short kita tengok highest price lah. Faham? Sebab tadi kita beli kat sini lah. Dekat ni nanti. Jadi kita try ambil yang highest price dekat sini lebih kurang. Okey, sekarang katalah harga kita dah match dah fill 5107. Okey, kita pun saya try replay nak bagi nampak. Okey, kita replay. Okey, play ke tu, harga pun jatuh. Harga drop lagi. Dia match dekat harga kita pernah beli dia 5107, dia pun drop. Okey. Okey, kita stop kat situ. Saya stop kat situ. Okey, sekarang katakan kita punya harga dah sini. Kita tadi beli 5107. Sekarang kita nak adjust kita punya stop loss yang tadi tu ke tempat lain lah, senang cerita. Kita nak letak dekat ni berapa ni? Letak kat sini lah senang, 5035 kan. 5035. Sekejap. 5035. Okey, itu kita punya new apa ni, stop loss kita yang baru 5035. Cara dia macam saya beritahu tadi, kita pergi dekat kita open position, kita yang kita buat dipanggil working order yang kita dah place stop loss kita tadi. Jadi kita amend je value tu kepada 5035 ataupun kita cancel, kita masuk balik 5015 dengan keadaan buy lah sebab kita keadaan short. Faham tak? Maknanya kita ada profit dah tu, cuma kita nak write lagi je. Yes, correct, betul. Okay. Faham tak? Ada soalan tak? Faham. Mudah, teknik ni mudah je. Kita write the trend dengan macam sebelum ni saya explain dekat UOB saham tu lah. Cuma konsep dia UOB tu kita one way saja kan untuk buy je. Ni buy dengan loss tapi dia different ni. Maksudnya okey, sekarang kita guna buy limit.
Faham tak? Kita bukan guna buy stop, guna buy limit sebab dia harga kurang daripada ni. Buy stop. Sebab harga dia makin turun lah. Sebab kita nak protect lah. Buy stop lah. Faham? Sebab sekarang harga semasa 504. Sebab kita nak letak stop loss kita 5305, kita guna buy apa? Buy stop lah. Buy stop. Ya, buy stop. Pasal apa ni tak boleh masuk Sofi ni. Okey, sekarang katalah kita tak nak guna buy stop ni, kita nak take profit. Kita tak nak guna market. Kita nak letak take profit, kita nak letak target itu lah 4975. Kita nak guna apa? Nak close position short kita ni. Nak guna limit ke buy stop? Limit. Limit lah sebab kita harga dia makin turun bawah lah. Itu lah lebih kurang apa saya explain, target nak explain by function ni lah. Cuba faham, cuba buat backtest lah, praktis macam mana. Ada Cik salam Zul. tak? Yep. Cik Zul, Assalamualaikum. Salam lah. Maaf lambat masuk sikit tadi. Tak apa, saya record besok, nanti saya upload ni video ni. Yang untuk Philip Features ni sebab saya pun baru lagi, sebab saya pun baru 2-3 kali buat demo lah. Okay. Philip Features ni dia tak macam yang macam RHB ke apa ke yang saya tengok, dia ada macam OCO punya order type semua kan. Okay. Yang untuk Philip Features ni memang kita kena setiap kali order tu kita kena masukkan, kita kena tekan kontrak tu untuk buat next punya order tu, kita kena tekan lagi kontrak. Nak proceed lagi order tu kita kena tekan lagi kontrak tu Proceed macam mana Cik Zobi? Tak faham. Yang tekan nombor 1 tu kan. Satu untuk satu kontrak. 2 untuk 2 kontrak kan. 2 lot. Contoh saya pergi long Contoh kalau saya pergi long atau yang macam tadi lah. Saya pergi short lah yang macam tadi contoh tadi kan. Okay. Kalau saya pergi short saya entry, contoh saya entry, saya tekan sell market lah contoh, atau sell limit lah Okay. saya entry. Lepas tu untuk protect saya punya ni, saya tekan untuk proceed dengan stop loss tu, saya klik dulu kontrak, baru saya masuk dia punya buy stop. Okay. Lepas tu contoh kalau saya nak TP pula, saya kena klik lagi kontrak tu, baru saya tekan buy limit ataupun buy market. Betul tak? Betul. Sebab memang nanti kalau kita place order ke macam mana kan, dia akan keluar kat sini kat bawah ni. Kalau guna ya, dia keluar kat bawah tu. Dekat open position tu lah kita kena tengok kan. Betul. Sebab saya banyakkan saya trade guna telefon, siapa guna laptop boleh nampak lah working complete. Kalau kita working ni rasanya ya kita baru tengah place order lah, sama ada kita baru nak beli ataupun kita nak untuk buat stop loss ke queue ke untuk close position lah. Okey, maksudnya kita memang tak boleh buat macam yang order order close order ke, memang tak boleh lah kan. Kita kena memang buat satu demi satu kan. Close order macam mana? Saya tak faham macam mana. Macam saya tengok ada platform lain, dia boleh key in kita punya entry, kita punya stop loss, kita punya TP pun dia boleh masuk key in sekali je. Macam Philip Features ni tak boleh Tak, dia boleh buat, tapi yang tu you kena subscribe baru. Nama dia CGQ apa, saya tak tahu nama dia. Okey. Saya rasa yang tu kebanyakan dia kena bayar fee dia ada, saya tak tahu. Kalau mungkin ada memang kita dah subscribe tu, dia Allahu Akbar. Nama CGQ tu dia memang kita boleh setting dua-dua, take profit, stop loss dengan tu sekaligus. Okey. Noted. Tak apa, saya cuma nak confirmkannya sebab itu hari saya buat demo kan. Saya ada jugalah 2-3 kali tu, misalnya contoh saya dah pergi short ke, bila saya nak ni saya ada buat sampai terbeli 2-3 kali saya buat macam tu. Sebab macam tak biasa lagi. Okey, maksudnya satu lagi Cik Zul kan. Setiap kali kalau kita proceed tekan dia punya order tu, maksudnya kita dah tekan kontrak tu banyak kali, kita punya orang kata brokerage punya fee tu dia cuma tolak sekali je kan. Maksudnya kita masa in, masa out, dia tolak 2 kali je lah dia tolak. Dia tak ada dia bukan ikut kita punya tekan banyak kali kan. Dia ikut yang mana match tu je. Macam contohlah kita beli satu open, katalah tak kisahlah buy ke long kan. Buy ke long. Buy ataupun sell pada satu position, satu lot lah cerita.
Okey, bila dia fee je ataupun kita mesh lah cerita lah. Fee tu mesh lah. Bila mesh je, tu dia charge satu brokerage fee. Open position lah. Faham tak? Okey, maksudnya kalau sekali masuk, sekali keluar, total 2 kali je lah. 2 kali sajalah kan? Ya, betul. Okey. Baik. Maksudnya macam saham lah. Maksudnya setiap kali kita beli jual, baru dia kira satu position. 2 kali lah brokerage fee, all in dengan out. Yang ni saya cakap ni CGQ ni, yang ni kena CQG platform ni. Nampak tak? Yang ni kena advance lah. Siapa nak dekat Philip dia ada, tapi dia kena bayar. Saya tak tahu. Saya tak pernah, siapa berminat boleh, sebab saya tak guna pun benda ni. Maksudnya ada member group kita guna, dia advance lah maksudnya. Okay, baik. Terima kasih Cik Zul. Sama-sama. Yang demo si Sophie dah try lah. Dah try jugalah. Dah try jugalah. Dah beberapa hari saya cuba kan. Cuma sebab dia punya chatting dia tu macam delay sikit kan. Delay 15 minit kan. Sebab saya selalu tengok TV. Saya tengok TV. Jadi bila dia dia chat dia tak tally lah. Jadi saya pun macam pening jugalah kan. Sebab saya memang tak biasa tengok yang chat kat Philip tu. Saya memang sebelum ni trade saham pun memang saya ikut chat kat TV tu je. Jadi dia punya indikator semua. Kalau saya memang saya totally guna apps chat dia dekat telefon ataupun dekat ni. Contoh ni saya punya. Okey, ni chat dia lah. Bila klik ni dia akan jadi full page macam ni. Okey, sini ni kita boleh ambil lah apa-apa indikator dalam ni. Okey. Jadi boleh add on lah apa-apa indikator ni. Jadi macam saya guna di telefon, saya guna indikator ni je. EMA, SAR, RSI dengan MACD lah, saya guna yang ni je. Sebab saya bila kat office saya tak boleh nak tak boleh nak access lah trading view ni. Bukan tak boleh nak access, boleh. Tapi malah nak ganggu komputer office lah, sebab saya guna telefon. Bila guna telefon, saya guna ini ni je. Jadi macam saya cerita tadi, kalau mula-mula pagi saya akan buat 2 garisan gun calculator. Macam saya share video tu, buat gun calculator. Jadi waktu sebagai benchmark style saya lah. Lepas tu maksudnya kalau saya rasa harga kat mana saya nak queue, saya klik je, sell ke, buy ke. Lepas tu kita masuklah yang tadi, limit ke, stock limit ke, dekat sini senang. Okey, baik. Bagi saya lah lagi mudah sebenarnya. Sebab tu kalau yang Philip ni the best dia punya platform ni kita buka dekat Google Chrome ke ataupun dekat Explorer? Saya cadang guna Google Chrome. Bukan apa, kalau siapa-siapa ada Gmail, bila kita login guna Gmail account kita macam ni kan, kita login, lepas tu kita boleh buat bookmark tau. Bookmark tu dia akan save bagai kita punya login Gmail tu kan. Nanti kita pergi mana komputer, bila kita login dengan Gmail tu dia akan ada automatic bookmark yang kita. Maksudnya dia boleh carry mana-mana. Okay. Lagi mudah pakai Google Chrome je. Okey. Baik. Kalau yang ni, kalau kita nak siapa yang familiar guna market depth, boleh klik market depth ni. Kalau market depth ni kita boleh tengok mana lah, sorry, market depth. Yang belah kanan ni kira dipanggil apa, untuk short, biru ni untuk long lah. Daripada sini sebenarnya kita boleh klik berapa harga kita nak beli. Kalau kita rasa harga kita nak klik, nak guna market depth, nak queue harga ni, kita terus klik je. Klik harga tu yes je. Tak? Ni kalau nak guna function market depth lah. Ada ladder dia. Berapa. Jadi siapa yang biasa macam Cik Sabri biasa nanti ada peluang dia akan explain tentang market depth ni. Market depth ni kita boleh tengok actually market depth ni kita kalau kita macam main saham juga sebenarnya, market depth ni more pada rujuk pada dia cerita dia supply and demand. Jadi yang mana ramai orang beratur, itu consider strong support ataupun strong resistance lah. Berapa orang nak buy, berapa orang nak sell lah tu. Betul. Lebih kurang macam tu lah. Faham Cik Zul? Ya. Misal kata daripada market depth ni kan, kalau kita dah fee dah,
ada satu harga yang kita nak tu dah fill. Sebab tu kita pun nak set apa tu yang tadi tu yang set stop ke apa kan. Kita boleh lah kita kat ni kan. Kita tengok, kita klik lah situ. Limit ke apa tu. Yang gitu saya bimbang apa, saya takut kita beli 2 kali. Apa saya buat biasa, bila kita dah fill yang kita beli tadi kan, dia akan keluar open position kan. Ya betul. Dekat open position ni you klik, bila klik open position dia akan keluar kat sini. Okay. Klik atas sini, klik sini, right klik, dia akan keluar macam ni, dia akan keluar place order ni. Faham tak? Maksudnya gini, maksudnya katakan macam saya tunjuk tadi kan, saya tunjuk gambar ni. Contoh macam ni lah. Nampak tak? Nampak gambar ni? Okey lah, katalah saya beli pada harga 4837 kan. Open position 4837, open position dia akan keluar sini 4837 bla bla sini. Jadi bila kita highlight 4837 atas dekat open position ni, dia akan keluar perkataan lebih kurang macam ni. Ada place order ni. Okey. Jadi place order ni kita klik dekat sini. Okey. Lepas tu kita masuk lah, kita sekarang kata kita buy, kita nak close dia, kita ambil sell. Faham tak? Okey. Kalau boleh jangan amal klik kat sini. Kita bimbang apa, dia beli new lot. Takut kita silap je. Okey. Kena hati-hati. Cik Zul, apa saya duk tengok dekat platform ni. Week dengan as dia tak ramai tau. Oh, ni market tutup ni. Tak. Masa tengok tu dalam, kalau macam saham ada sampai 30 orang pun ada, 20 pun ada bid, tapi dia standard 10 ke bawah lah, 1, 2, 3 macam tu lah bid dengan as tu. Tak ramai macam dalam dia susah lah. Tak menentu, ada kadang-kadang beratus ada. Saya tunjuk satu video kejap. Oh, ada yang beratus pun ada? Ada. Kalau kita 5 bid dengan as ni, 5 ni laju tak tekan lah. Dia depend pada masa tu. Tak menentu apa benda tu. Sekejap saya tunjuk video. Ada. Sekejap saya share sekejap. Ni ada member kita share itu hari lah. Boleh tengok ni. Nampak video ni? Nampak tak? 31 ada. Dia depend pada moving. Nampak video ni? Nampak. Ni cara kalau kita nak order daripada market tab lah. Oh, okey. Benda ni running. Tapi laju sungguh. Memang laju. Tu kena hati-hati lah kalau siapa nak trade guna market tab. Macam saya tak berani guna trade market tab. Kalau orang tanya, kita baru nak fikir harga dah ubah dah. Betul. Sebab tu ada orang tanya macam mana guna market depth semua. Saya minta maaf banyak-banyak sebab saya tak familiar market depth. Saya kalau biasa memang saya trade ikut market depth je tu. Saya guna chart ni je. Totally saya guna technical analysis ni. Saya queue kat mana saya rasa naluri rasa nak queue ke. Kalau macam baru ni ada orang tanya video kat City tu dia share dalam video saya upload dekat group tu lah, yang Kak Syah ada share, Cik Sabri kat City. Boleh tengok video macam tu lah. Siapa berminat mendalami market depth. Bagi saya tak berani. Okey, ada apa nak tanya ke tak? Kita malam ni memang saya target untuk explain tentang ni. Lepas tu at the same time apa-apa kita trade kita perlu ada benda ni ya. Saya nak tanya pasal margin tu. Margin. Yang penting kalau kita apa-apa kita trade saham ke trade FCPO tu, inilah paling penting ni Cik Sabri yang share itu hari ada snapshot. Kita kena identify lah market structure trend dia ke mana. Macam mana kita nak trend market, nak tahu trend market tu kita tengok chart. Okey. Lepas tu kita tahu kat mana support resistance. Lepas tu kita tengoklah kalau pakai indikator tengok entry signal. Lepas tu yang the most important kita ada last stock level kita berapa. Lepas tu kita tahu kita punya profit taking level kita. Itu 5 asas lah untuk buat
create trading plan. Trading plan very important kalau kita enter mana-mana trading lah. Jangan masuk market blindly lah, masuk je orang bagi harga kita pun masuk. Janganlah macam tu. Boleh yang margin lah nak tanya apa tu? Okey, lah ni sekarang mula-mula sekali pun lah ni 7,000 Dia ada dua kategori. Ada spot month dengan non-spot month. Spot month ni maksudnya kata sekarang bulan 10. Jadi kalau kita trade bulan 10, margin dia 7,000 berapa 7,300 tak ingat saya. Tapi kalau 7,003. tak sama. 7,300. Kalau non-spot month maksudnya satu bulan ke depan, maksudnya bulan 11 ke atas dia jadi 7,000. Okay, itu kalau 100% margin lah. 100% dengan 50% tu macam mana? Dia macam ni, macam kita beli dekat shopping complex, kalau orang bagi 50% apa masuk dia? Diskaun. Diskaun lah. Sama, itu konsep dia. Tapi okey, mana kita kena letak duit 3,500 lah. Betul. Diskaun tu atas remiser lah Cik Zul kan. Betul. Kalau kita pandai bodek remiser boleh lah 50%. Mana 3,500 untuk intraday lah. Kalau overnight baru 7,000. Kalau overnight dia akan jadi 100% balik margin dia. Lepas tu yang kata 1,700 tu? Yang tu spread. Saya tak tahu sangat spread tu. Ada Cikgu Yusri lalu trade spread. Boleh tanya dia dekat group. Dia spread ni dia beli macam mana ada teknik. Ada dia share video lah. Nak cuba tengok video dia dalam tentang spread. Cuma spread ni dia low risk lah. 10. Cik Zul, contoh kita dah top up, kita dah ada 7,000 dalam akaun kan? Okey. Lepas tu kita apply 50% punya margin. Okey. Okey, kalau misalnya hari tu kita buat intraday, so kita boleh beli dua lot lah kan? Contoh hari tu kita nak pergi kita nak swing satu malam lah contoh kan. Maksudnya nak overnight. Jadi nak satu tu mesti kita let go Betul. Dia konsep macam ni. Untuk kita kita nak hold overnight, kita kena sekurang-kurangnya dalam kita punya dia panggil equity apa saya tak ingat ada term dia kan, equity. Dia panggil ni account equity ni perlu ada 7,000. 7,000 mana satu intraday, satu overnight. Boleh buat macam tu? Bukan. Maksudnya sekarang dia satu overnight ni maksudnya satu lot 7,000 kalau overnight. Oh, tak bolehlah 7,000 tu untuk satu intraday, satu overnight. Tak boleh sebab bila nak overnight margin dia 100%. Kalau kita satu lot saja. Ya betul. Kalau kita nak hold satu intraday satu tu, kita kena ada 10,500 lah. 10,500 lah. Betul. Oh, half margin dengan full margin. Betul. Dia apa kesan dia kalau kita tak follow Cik Zul Contoh dalam kita punya account sekarang ni, dia memang orang kata apa, kita tak loss dalam condition kita ada profit kan. Tapi kita tak loss, tapi apa efek dia kalau kita overnight tu mungkin tak cukup dia punya equity tu semua tu kan. Esok kita akan terima margin call. Oh. Ni Cik Zul, boleh bagi contoh dekat ni. Contoh kita overnight yang dekat time ni. Hari penutup 20 hari bulan. Nak bagi contoh macam mana tak faham. 25.50 tu. 20 hari bulan last penutup. Okey. 20 hari bulan. Ni 20 hari bulan ni, merah ni. Pukul berapa? Sebelum ni tu. Okey, katalah overnight dekat situ buy. Okey. Kita duk bajet sell. Okey.
Okey, kita sell petang tu pukul 5.50 tu. Okey. Lepas tu abang naik lah. Okey, lepas tu? Overnight. Jadi esok tu naik 200 bit. Mana aja rugi banyak tu. Kali 25. Kalau 200 tu ada 5,000. Maknanya modal kita malam tu ada 7,000. Tinggal 2,000 lah. Jadi duit tinggal 2,000 je lah. Betul. Esok tu kalau nak trade kena top up lain lah. Betul. Kena margin call lah. Betul. Margin call tu maksudnya 5,000 tu memang burn terus ke kita kena tambah lagi contoh. Duit balance tinggal 2,000, kena top up lagi 5,000 lah. Dia kena top up kalau kita sebab keesokan harinya kebiasaannya kita akan jadi 50% margin semula lah. Jadi 1,500 lah lagi top up. Biar cukup 3,500. Itu lah cerita dia. Bila dia dah naik sampai 200 tick ni, dia automatic sell ke macam mana ni? Tak, kita tak rasanya saya tak tahu, saya tak pernah facing benda tu. Saya rasa dia tak jual untuk kita, dia akan jadi kita starting running loss lah. Oh, jadi kalau kita nak tunggu jugalah. Tapi tunggu sampai turun balik, untung balik lah. Kalau turun. Kalau turun. Kalau naik lagi kurang lah. Yang patut ada 2,000 tadi lagi kurang lah. Jadi negatif pula kot. Betul. Negatif. Tapi rasa sampai satu tahap tu dia akan force close Cik Zul. Betul. Yang tu ada terjadi pada salah seorang, yang ingat tak itu hari saya cerita ada seorang tu, lepas tu saya cuba call semua, dia tak jawab semua. Dia kena macam tu lah, force close. Oh, mana dia tak ada sampai negatif lah. Tak sampai. Mana kalau contoh kalau kita tak top up, dia turun balik, mana duit tu tak payah top up lah. Ada balik lah duit tu. Boleh, betul. Oh, okey, faham. Tapi kalau nak overnight, nak selamat lah, kita boleh tenang, make sure equity tu selesa lah. Tapi risiko overnight dengan tengok rehat pun sudah dah. Tak payahlah. Turun. Tak payah. Sebab saya itu hari overnight saja saya nak rasa suasana je. Bermalam dalam ladang kelapa sawit. Sebab dia punya gap tinggi sangat, 100 ke atas. Saya nasib baik itu hari dia gap down, okey lah, selamat lah. Kalau dia gap up, hancur lah. Memang tak keluar ladang kelapa sawit hari itu hari. Sesak ada ladang kelapa sawit je. Okey, ada apa soalan lagi? Kalau tak ada, ingat sampai sini Pak, saya boleh cukup. Okey, saya harap yang ni cuba, tak kisahlah tulislah mana-mana dalam buku kecil masing-masing, cuba fahamlah, cuba praktis benda ni. Sebab benda ni penting apa? Satu, untuk kita mudah kita nak queue harga, untuk trailing stock limit. Sebab dia dua hala, dah jadi macam pening sikit, tak macam bursa. Bursa senang. Betul. Ni dia jadi dua naik turun, jadi kita takut jadi keliru. Jadi keliru balik. Malam ni faham, lepas tu esok dah keliru balik. Dia senang je, nak bagi faham dia senang je. Kita open position je, kita buy je, kita tulis kat mana kertas, okey, tu close kita kena sell. Kita sell, kalau kita short, kita nak close, kita kena buy. Kita penting. Kadang kita takut, sebab saya pernah terkena kat saya benarnya buy, untuk close saya patutnya sell, tiba saya salah tekan buy, jadi beli 2 lot, Allah, hancur. Oh, beli 2 lot. Benda-benda gitu lah, kadang mistake tu jadi kita jadi alert lepas tu tau. Jadi benda tu penting. Sebab tu saya emphasize benda ni, cuba familiar lah benda-benda. Sebab apa, bila mana kita nak guna buy limit, buy stock, sell stock, dia memang berguna lah benda ni sebenarnya untuk kita trade, daily trading. Tapi kalau kita half margin, selamat lah, kita tak boleh beli 2 lot lah. Tak boleh lah. Okey. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, terima kasih lah semua malam ni kita terima kasih Cik Zul. Terima kasih Cik Zul. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih tuan. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.